Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube aku. Hari ni aku nak buat satu projek. Projek aku ni ialah projek menggunakan skrin desktop yang dah rosak tapi skrin dia ni masih hidup. Contohnya aku ada satu laptop dan laptop tu dah 2 kali rosak motherboard. Jadi aku ambil keputusan untuk tak nak repair dan aku beli PC. Bila aku beli PC, aku hanya beli monitor, aku hanya beli CPU sahaja. Aku nak beli monitor, tak ada bajet lagi. Jadi aku plan untuk guna aku punya skrin laptop lama ni kepada CPU aku tu. Sekarang ni, hari ni aku nak buat projek macam mana kita nak sambungkan skrin laptop yang lama ni kepada aku punya monitor. Dekat skrin laptop yang lama ni, sebelum laptop ni mati, memang skrin dia aku dah check, skrin dia memang ok, langsung tak ada masalah. Cuma laptop aku tu rosak motherboard. Dekat skrin ni ada satu kabel ni pergi ke motherboard lah. Dan lagi satu ada, ini aku rasa antena. Untuk antena. Jadi perkara pertama yang korang kena buat untuk buat projek ni ialah korang kena buka dulu korang punya monitor ni, ataupun skrin ni. Yang pertama korang buka dulu. Yang ni aku dah buka dah, cuma aku nak tunjukkan dekat korang je lah. Aku nak tunjukkan dekat korang. Yang pertama korang buka je dulu benda ni. Buka dulu. Buka dulu. Bila dah buka, perkara yang paling penting ialah korang kena tengok dekat belakang monitor korang ni. Korang kena tengok dekat belakang monitor korang ni apa nama model dia. Nama model dia ada dekat sini lah. Contoh aku punya model number ni B140XW01VC. Sekarang ni kita akan cari dan korang boleh tanggalkan lah. Korang boleh tanggalkan dia punya kabel yang lama ni sebab kita tak akan guna kabel ni. Sekarang ni kita perlu beli dia punya board, controller board ataupun nama dia. Nama dia board tu untuk sambungkan kita punya display ni kepada CPU aku tu. Kita perlukan satu board untuk hidupkan benda ni. Korang boleh type dekat dalam Google ataupun dekat kedai-kedai online tu. Korang boleh cari LVDS controller board. Ingat, LVDS controller board. Korang type, nanti dekat situ korang masukkan sekali nama model skrin korang ni lah. LCD korang ni, korang masukkan sekali nama model dia. Nanti dia akan keluar lah. Korang perhatikan betul-betul. Dekat sini aku ceritakan secara umum lah. Yang aku tahu LVDS tu ada dua jenis, satu 30 pin dan 40 pin. Kalau macam ni, korang tengok display korang ni tak ada dah kabel lain. Sebab kalau display laptop yang jenis model lama sikit, yang ni baru sikit. Yang jenis model lama sikit, dia untuk power display ni dia ada satu lagi kabel. Kalau yang tu korang kena pilih LVDS yang 30 pin. Kalau macam ni, dia punya power sekali dengan input dia ni dekat sini semua sekali. Kalau yang jenis macam ni, tak ada kabel lain, ini pin dia tu untuk LVDS, korang kena pilih yang jenis 40 pin macam aku ni lah. Dan aku tunjukkan dekat korang, aku dah beli dia punya controller board tu dekat dalam Shopee. Dekat dalam Shopee. Ini benda yang aku dah beli lah. Ini adalah benda yang aku dah beli. Dekat sini korang tengok nama dia key setup dulu lah. Nama dia controller board LCD HDMI. Yang ni mahal sikit sebabnya dia ada HDMI. Kalau ada yang jenis satu lagi tu, dia ada cuma ada VGA sahaja. Aku rasa function dia sama sahaja, cuma yang ni dia ada port HDMI. Sebabnya kenapa aku beli HDMI, sebabnya kalau lepas ni aku dah ada duit, aku dah beli monitor baru. Monitor ni aku akan jadikan second monitor untuk aku punya PC lah. Tapi buat sementara waktu ni dia akan jadi main monitor aku lah. Bila aku dah beli monitor lain, aku akan guna VGA dan aku punya CPU tu hanya ada 2 port sahaja, satu HDMI dan satu VGA. Jadi aku terus ambil yang ada HDMI lah. Ini adalah contoh board dia. Simple sahaja. Dia memerlukan
12 volt DC. Okey, 12 volt DC untuk hidupkan board ni sekali dengan LCD ni lah. Okey, kemudian ada satu papan kekunci. Okey, dan barang tu dah pun sampai lah. Okey, barang tu dah pun sampai, dah aku ada beli beberapa barang lain lah. Okey, ada beberapa barang yang lain. Okey, inilah packing dia, memang tak ada kotak, tak ada apa. Okey, harapnya tak ada yang rosak lah. Okey, aku harap semua okey je lah. Okey, kita tengok je lah. Okey, ini barang lain tak ada kaitan. Barang lain tak ada kaitan. Okey, ini aku rasa board dia. Okey, simple saja, kalau tak rosak lah. Okey, ini barang dia yang dah sampai. Okey, aku beli dalam masa 1 minggu je dah sampai lah board ni. Okey, dalam masa 1 minggu dah sampai, dan hari ni kita akan test lah. Okey, simple sahaja. Okey, satu ada board, main board ni. Lepas tu ada key. Okey, ini key untuk satu dekat sini, menu up, down, up, enter dan power. Okey, dekat sini korang perlu gunakan DC. Okey, DC jack 12 volt. Dekat dia punya tu dia tulis DC jack 12 volt, dan dekat sini korang boleh tengok lah. Okey, ada HDMI, ada ni aku tak tahu apa benda. Yang ni VGA, maknanya korang boleh gunakan yang mana satu lah. Okey, sekarang ni kita test dulu. Okey, dia punya port ni masuk ke tak dekat aku punya display ni. Aku rasa masuk. Okey, korang benda ni korang kena perhatikan betul-betul. Beli yang sesuai dengan korang punya ni. Okey, korang kena buat research lah sikit dekat korang punya display tu. Korang tengok macam mana dia punya port. Bila korang dah kopak korang punya laptop tu, okey, korang tengok lah dekat display korang tu. Okey, ada berapa dia punya wire. Kalau macam aku tak ada wire dan cuma ada port ni saja, dan aku beli LVDS 40 pin. Okey, jadi sekarang aku nak cuba untuk hidupkan dia lah. Okey, yang pertama kita hanya perlu cucuk benda ni. Okey, dia punya display port ni dekat display port yang lama. Kita tengok masuk ke tak, dan kemudian perlukan DC jack. Okey, dekat sini aku ada contoh adapter lah yang aku akan gunakan untuk benda ni. Okey, adapter ni ialah adapter 12 volt 2.5 ampere ataupun 2 ampere. Okey, ini aku akan gunakan lah, dan benda ni aku akan cucuk dekat sini. Okey, dia dah ada port. Okey, bergantung pada board yang korang belilah. Yang lagi mahal ada lagi macam-macam dekat sini, boleh cucuk USB terus lah. Okey, macam aku beli ni yang murah je, dan dia ada dekat sini untuk audio sekali. Okey, ada untuk audio, mikrofon dengan speaker. Tak tahulah function ke tak, tapi aku nak hidupkan display aku ni untuk aku guna dekat aku punya PC lah. Okey, kita tengok dia punya port ni masuk ke tak. Okey, matikan dulu. Okay guys, senang je masuk. Okay, maknanya aku beli port ni, maknanya ngam lah, dia dah masuk. Okay, dia punya port ni ngam-ngam dah masuk. Okay, port ni dah masuk. Korang nampak lah. Okay, ini port dia, dan dia masuk elok je. Okay, sekarang ni hanya tinggal untuk on sahajalah. Okay, tinggal untuk on sahaja. Dan yang pertama kita cucuk adapter ni. Okay, adapter 12 volt ni dekat power, dan okey, korang tengok tengok ini dia punya kabel, dan aku cucuk dia dekat sini. Nampak? Okey, cucuk dekat sini. Okey, ada power, dan okey, korang nampak korang nampak lah. Okay, daripada sini dan hanya power saja, tak ada benda lain lah.
kenapa dia mati jap. Macam ni. Okay, itu sahaja. Nampak? Dia dah hidup. Okay, sekarang ni aku cuma perlukan input je lah. Okay, input daripada aku punya CPU. Okay, pertama aku kena on dulu CPU. Okay, dan aku akan gunakan port HDMI. Okay, dan ini port daripada aku punya CPU port daripada aku punya CPU. Korang tengok benda ni. Tengok benda ni. Dan aku cuba on lah. Okay, aku cuba on. Alright. Okay, dah masuk port untuk HDMI. Dan aku akan on aku punya PC lah. Aku akan on aku punya PC. Tengok Okay, on aku punya ni. Okay, on sampai hijau dia hidup. Alright. Okay, sekarang ni PC ni hidup ke tak? PC tak hidup, patut lah. Okay, sekejap ni patut lah PC tak buka switch lagi. Okay, ulang balik aku baru on aku punya PC. Aku tengok Okay, aku on power dekat ujung sekali. Oh, tak rapat guys, tak rapat. Patut lah HDMI ni tak rapat. Cuba sekali HDMI aku tak rapat. Okay, dah. Okay, ini adalah output display daripada aku punya CPU lah. Okay, dekat sini aku akan test. Okay, korang tengok Okay, kau ambil mouse. Alright. Tak hidup. Okay, ni mouse mouse ni pun dah hidup. Kau tengok mana. Okay, kalau korang nak jadikan korang punya, maknanya display ni okey lah. Okay, display ni okey dan ini bergantung pada korang lah, korang nak letak macam mana. Yang paling penting sekali yang aku suka tentang benda ni ialah dia nipis. Okay, dia nipis, simple sahaja. Korang boleh lekatkan dekat mana-mana ataupun korang nak jadikan dia sebagai external monitor. Aku memang sarankan korang untuk guna external monitor lah, daripada laptop yang terbiar macam tu dekat rumah korang. Korang beli board saja, board ni yang sesuai lah. Okay, yang sesuai dengan korang punya display dan korang boleh guna dia. Okay, dekat sini aku setting lah. Okay, aku setting untuk protect. Alright. Pening. Okay, korang tengok Kitchens. Okay, korang tengok simple. Untuk korang guna sebagai external monitor memang aku show sangat-sangat lah. Korang mungkin kau boleh buat dia punya casing sendirilah, bergantung pada korang lah. Okay, dan dekat sini ada banyak port. Satu port HDMI, satu port display aku rasa yang tu. Okay, satu port display dan kemudian lagi satu ialah VGA. Ada 3 port. Okay, korang tengok. Okay, jadinya ni bergantung pada korang lah, korang nak letak macam mana. Jadi kalau macam aku nak jadikan dia main monitor dulu. Main monitor dulu untuk sementara waktu. Sementara aku beli monitor baru lah. Okay, sementara waktu ni dia akan jadi main aku punya monitor lah.
Lepas ni mungkin aku akan set up macam ni lah, okay, untuk sebagai aku punya external monitor. Okay, itu sahaja untuk projek hari ni, dan aku harap video ni bermanfaat lah untuk korang yang berminat dan dekat rumah ada laptop yang rosak tapi display dia tu okey. Kalau korang nak beli display laptop yang baru lepas tu nak buat macam ni, aku rasa tak berbaloi. Okay, aku tak sure kan, lebih baik korang beli monitor je lah. Okay, monitor daripada China mungkin boleh dapat dalam 200 ataupun yang second hand. Okay, bergantung pada korang lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi, bye bye.